Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu wa an yaminihi ghulam وعن يساره الأشياء، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أو كما قال، hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibawa kepada baginda satu minuman. Satu hari waktu Nabi duduk dalam majlis, orang buat mai satu gelas air dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashariba minhu, Nabi pun minum air yang orang bagi ke dia. Nabi minum. Wa an yaminihi ghulam wa an yasarihi al-ashya. Kata Sahal bin Sa'ad, pada masa tu di sebelah kanan Nabi ada budak, dan di sebelah kiri Nabi al-asyakh. Al-asyakh ni daripada perkataan syekh. Syekh maksud satu orang tua. Asyakh ataupun syuyukh makna dia orang-orang tua, ramai orang tua. Nabi duduk dalam satu majlis. Di sebelah kanan Nabi ada budak, di sebelah kiri Nabi orang tua. Orang buat mai air segelas dekat Nabi. Nabi ambil air tu, Nabi minum. Faqala lil ghulam, lepas Nabi minum, Nabi beralih ke budak ni. Nabi kata, ata'zanu li an u'tiya haula. Nabi kata kat budak yang duduk sebelah kanan ni, Nabi kata, boleh tak boleh kamu bagi izin ke tak aku nak bagi air ni kepada depa ni, kepada orang tua-tua yang duduk sebelah kiri aku. Nabi tanya budak ni. Nabi kata, boleh tak boleh kamu izinkan ke tidak aku nak bagi air yang sisa ni, yang baki daripada air aku minum ni, ada sikit lagi, aku nak bagi dekat orang tua-tua yang duduk sebelah kiri ni. Boleh tak boleh? Nabi minta kebenaran budak ni. Faqala al-ghulam, budak ni kata, dia kata, wallahi ya Rasulullah la uthiru binasibi minka ahada. Budak ni kata, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, dia kata, saya tak akan mengaku kalah dalam soal nak ambil berkat daripada minuman kamu ni. Saya tak akan mengaku kalah. Dia budak muda, tapi dia duduk belah kanan, sebelah kiri orang tua-tua. Menjadi kebiasaan Nabi. Nabi bila dia minum ke, dia makan ke, dia apa ke, ada balance, tak habis, benda ni jadi rebutan. Dan sepakat jumhur ulama
tak ada kecuali. Semua ulama, apa mazhab, apapun, semua ulama sepakat mengatakan Nabi SAW sama ada apa-apa juzuk daripada badan Nabi, ataupun apa-apa sisa daripada makanan Nabi, ataupun apa-apa pakaian yang dipakai oleh Nabi, semua tu ada keberkatan dia. Ini sepakat semua ulama. Dan benda ni khususiyah. Dia kata khusus untuk Nabi SAW saja. Kalau tok-tok guru hari ni nak tumpang tak boleh. Yang tu khusus untuk Nabi. Nabi kalau dia minum tak habis, hak baki tu ada keberkatan dia. Nabi kalau dia makan tak habis, hak baki tu ada keberkatan dia. Nabi kalau dia pakai apa-apa pakaian hak Nabi biasa pakai tu, ada keberkatan dia. Nabi rambut dia kalau potong, rambut tu jatuh, rambut tu ada keberkatan dia. Nabi kalau kuku dia potong, kuku tu ada keberkatan dia. Ini sepakat ulama. Maka menjadi kebiasaan Nabi SAW bila dia habis mengajar, dia habis, dia minum, balance minuman dia tu menjadi rebutan. Hari tu hak duduk sebelah kanan budak. Maka balance tu Nabi nak bagi, sepatutnya kena utamakan orang yang sebelah kanan, tapi nak bagi belah kanan budak, sedangkan sebelah kiri orang tua-tua. Jadi nak kira macam mana? Nak kira sebelah kanan dulu ke? Nak kira orang tua-tua tu dulu ke? Keutamaan nak bagi ke siapa? Nabi SAW memberi keutamaan kepada yamin, kepada hak duduk sebelah kanan punya. Walaupun budak, Nabi tunjuk, Nabi hormat dia, Nabi minta izin ke dia. Nabi kata boleh tak boleh, ni balance makanan, minuman aku ni, aku nak bagi dekat mereka ni, boleh tak boleh? Nabi tanya dulu budak ni, walaupun dia budak. Budak ni pula dia pada awal-awal duduk tikam nak duduk sebelah kanan tu, pasal dia duduk mak ayak tu lah. Bila Nabi kata boleh tak boleh, aku nak bagi dekat, dia kata apa? Dia kata wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, la usiru binasibi minka ahada. Dia kata bahagian tu memang nampak nak jadi hak aku. Bahagian yang ada keberkatan kamu, aku tak boleh tolak ansur dengan siapa-siapa. Makna dia apa? Hak tu hak aku. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan tengok bagaimana sahabat-sahabat hormat Nabi macam mana. Macam mana sahabat-sahabat ni tak mau lepas peluang. Kalau boleh dapat peluang yang macam ni, tak lepas punya. Sehingga kan budak ni pun faham berkat Nabi SAW. Bila dah dia kata macam tu, kata hadis ni, fattallahu Rasulullah SAW fi yadi. Bila dah dia kata lagu tu, Nabi pun gelas tu tadi, Nabi bagi ke tangan budak ni, dan budak ni pun minum. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis tu dapat kita faham. Yang pertama, Nabi SAW dia hormat semua orang. Nabi SAW dia satu orang manusia yang hormat semua orang. Walau budak, Nabi hormat. Maka kita sebagai orang Islam yang mengaku menjadi umat Nabi Muhammad SAW kena belajar hormat semua orang. Nabi melihat setiap orang manusia ni ada potensi untuk membantu Islam. Nabi, orang muda ke, orang tua ke, orang miskin ke, orang kaya ke, orang ada nama ke, orang biasa ke, apakah, Nabi melihat setiap orang ada potensi untuk nak membantu Islam. Maka Nabi tidak pernah mensia-siakan peluang-peluang yang ada macam ni. Walaupun budak, Nabi jaga dia, Nabi hormat dia, Nabi tunjuk, Nabi menghargai dia. Itu pengajaran yang pertama. Maka kerana tu Nabi SAW minta izin ke budak ni, dan budak ni tak bagi, maka Nabi menghormati dia, Nabi bagi sisa air yang Nabi minum tu pada dia. Yang kedua, yang kita kata tadi, sepakat ulama mengatakan seluruh juzuk tubuh Nabi SAW ada berkatnya. Seluruh juzuk tubuh Nabi ada berkatnya. Kita dah cerita banyak kali macam mana rambut Nabi SAW disimpan oleh sahabat-sahabat, disimpan. Dan sehingga kan ada sahabat yang rambut Nabi itu dia minta suruh simpan bawah lidah dia apabila dia meninggal dunia.
Pasal apa? Pasal dia nak tunjuk kasih dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat kesimpulan bahawa semua, bukan sahaja juzuk tubuh Nabi, bahkan pakaian Nabi, bahkan sisa makanan Nabi, bahkan doa Nabi. Sahabat-sahabat ni sentiasa pergi approach Nabi, pergi cuba nak dekati Nabi, cuba nak pergi tunjuk muka depan Nabi, cuba nak tarik perhatian Nabi, cuba kalau boleh biar Nabi gelak dia ke, ataupun Nabi doa apa-apa dekat dia ke, itu yang dia nak. Maka di kalangan sahabat ramailah daripada mereka ni yang mendapat gelak daripada Nabi SAW. Dan gelak yang Nabi bagi ni dia panggil kunyah. Macam Abu Hurairah, macam ni semua gelak yang Nabi bagi, yang Nabi SAW bagi. Kerana gelak yang Nabi bagi itu adalah doa daripada Nabi SAW. So apatah lagi kita hari ini, kalau kita ikut perintah, kita ikut cakap Nabi SAW, sudah tentulah melimpah-limpah keberkatan dia. Kita hari ini Nabi tak ada. Jadi nak pergi ambil baju Nabi tak ada, pergi nak ambil sisa air yang Nabi minum tak ada. Kita hari ini dah tak ada yang tu semua. Tapi kita jangan lupa, ada hadis Nabi SAW. Maka hadis Nabi ini kalau sekiranya kita pelihara, kalau sekiranya kita amalkan, kalau sekiranya kita belajar dengan tujuan untuk nak menghayati dia, sudah tentulah keberkatan tu lebih lagi nanti mai ke kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Firas, ataupun nama dia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli Suffah radhiyallahu anhu. Kata dia, kuntu abid ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw ghayra dhalik qultu huwa dhak. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'inni ala nafsik bikathratis sujud, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia daripada kalangan Ahlus Suffah. Kita cerita dah, Ahlus Suffah adalah orang yang mereka ni kira fikir satu aja, fikir nak belajar daripada Nabi. Mereka ni ada orang Madinah, ada orang yang main luar daripada Madinah. Mereka main kira nak duduk di masjid Nabi, nak berguru dengan Nabi, nak menjadi umat Nabi hak betul-betul punya, nak menjadi hamba Allah yang sebenar-benar punya. Mereka ni Ahlus Suffah. Di kalangan Ahlus Suffah yang paling terkenal ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia Ahlus Suffah. Hari ni kalau kita pergi Madinah pun, tepi Raudah, tepi kawasan Raudah tu ada lagu pangkin batu tinggi sikit tu, sebelah makam Nabi tu. Itu tempat Ahlus Suffah duduk dulu. Maka dia ni Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia Ahlus Suffah. Dalam pada tu dia minta dekat Nabi nak menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia betul-betul jaga Nabi. Ramailah orang nak jaga Nabi ni. Dia di antara orang yang betul-betul kira nak berkhidmat untuk Nabi. Ramai orang yang duk ikut Nabi ni, Nabi berhenti buang kasut je, dia tangkap kasut Nabi tu, bungkus dalam kain, simpan satu tempat. Bila Nabi habis semua nak keluar masjid, mereka lari pergi buka bungkus, letak kasut tu di depan untuk Nabi pakai. Ramai nak buat macam ni, tak payah bayar gaji, tak dapat puji-pujian daripada Nabi, tapi mereka buat, mereka puas hati, tu saja. Ramai sahabat yang macam ni. Di antara dia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia cerita sikit daripada pengalaman dia dengan Nabi. Rabi'ah kata, kuntu abid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sekali itu, dia kata aku pergi tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abid makna dia aku tidur. Orang pergi Mekah duk kata mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Mabit tu makna tidur lah, bermalam. Rabi'ah kata sekali itu abid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tidur sama dengan Nabi
fa'atihi biwudu'i wa hajati. Bila Nabi bangkit tidur aja, Nabi nak bangkit semayang malam, akulah orang yang cepat-cepat pergi ambil air semayang, mai bagi Nabi untuk Nabi berwudu. Kalau sekiranya Nabi bangkit kerana nak qada hajat, misalnya akulah orang yang akan sediakan air untuk Nabi guna untuk istinja Nabi, untuk Nabi guna buat basuh qada hajat dia. Bila aku duk buat macam ni, Nabi SAW satu hari tanya aku, Nabi kata salni, Nabi kata kamu mintalah dekat aku apa-apa. Kalau kita minta projek lah, kan? Ha? Boleh supply apa pergi mana ke apa, cantik lah. Sahabat Nabi dulu tak ada lah, kalau minta pun Nabi tak ada projek. Maka bila Nabi kata salni, Nabi kata minta lah apa-apa kamu nak minta dekat aku. Kata Rabi'ah, dia kata as'aluka murafaqataka fil jannah. Dia kata ya Rasulullah, aku tak ada apa nak minta, cuma nak minta satu aja. Esok dalam syurga bagilah aku jadi kawan kamu. Lain tak ada. Aku nak minta anak Nabi pun tak, aku nak minta apa tak ada. Dia kata minta satu aja, dia kata minta esok bagi aku jadi kawan dalam syurga. Cukup. Ni orang cerdik. Ni orang cerdik. Benda hak dia minta tu memang benda tak rugi ni. Faqala, Nabi kata dekat dia, awa ghaira zalik. Nabi kata hak lain lah, minta hak lain. Oh, yang tu cerita lambat lagi. Nabi kata ni lala ni, apa lagi nak minta? Kata dia, huwa zak. Saya kata tu aja, hak lain tak mau. Lain tak mau. Apa pun tak mau. Nak satu aja, esok dalam syurga izinkan aku jadi teman kamu. Tu saja. Faqala, Nabi kata dekat dia, fa'inni ala nafsik bikathrati sujud. Nabi kata kalau itu yang kamu mau, kamu kena tolong diri kamu, iaitu tolong ajak diri kamu banyak sujud kepada Allah. Tu saja, lain tak ada. Nabi kata jadikan kamu ni, jadikan diri kamu ni orang yang banyak sujud kepada Allah. Tu aja. Sembahyang jaga, tu aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok ni yang tsunami ni, kan? Bila duk mai cerita lepas pada peristiwa tu, duk mai cerita apa? Cerita kata haduk semayang atas batu mana ke, ombak mai tinggi 15 meter, ombak tu pecah, tak pergi timpa dia. Tuan-tuan nak bagi penjelasan apa tentang benda ni? Tuan-tuan nak bagi penjelasan apa tentang benda ni? Ombak mai pada kelajuan, katanya yang mai ke pantai di Malaysia ni kelajuan 500 km sejam. Hak mai pantai Malaysia ni. Hak pergi pantai Ceylon, hak pergi pantai India sana 800 km sejam. Yang mai pantai Malaysia ni 500 km sejam. Mai pada ketinggian 10 meter ke atas, ada tempat kena 15 meter punya mai. Mai jumpa kawan hak duk semayang, seorang duk semayang atas bot, hak seorang duk semayang atas batu. Mai ombak tu pecah, simpang tapi kena kawan ni. Tuan-tuan nak kata apa benda ni? Bagi orang hak jenis bebaik, dia kata apa? Dia kata pembohong, aku tak percaya cerita tu. Tak apalah, bohong-bohong pergi lah. Hang pun bukan ada untung apa. Yang pastinya kawan hak selamat tu dia untung. Hang tak mau percaya, hang tak ada untung apa. Rugi mungkin ada. Jadi berita petang tadi pula tengok, terapung atas laut 8 hari tuan-tuan. Terapung tengah laut tak nampak pantai tu, terapung 8 hari. Jumpa nyok apakah hanyut, pergi sampai dekat dia perkah nyok 2 biji untuk tempoh 8 hari. Tadi orang jumpa selamat, alhamdulillah. Tuan-tuan nak kata apa? Bila sampai ke darat ni orang bagi selimut apa semua, orang tanya dia kata apa? Masa dia kena tu, masa ombak pukul tu, dia ni tukang, dia tengah duk buat masjid, dia kata. Tuan-tuan, apa publicity dia mau? Kalau kita nak kata dia buat cerita bohong, apa publicity yang dia dapat? Dia cerita betul.
Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dalam kes-kes daripada berapa ratus ribu orang mati, 130 ribu orang mati ni, Tuhan tarik keluar satu dua cerita pelik-pelik. Habuan orang ambil iktibar. Bukan habuan orang cerita saja, tapi habuan orang ambil iktibar. Bila dengar macam tu, hatimu kata apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demikian yang dikatakan agama kita, agama Islam ini. Nabi pesan sangat-sangat, benda-benda macam ni jangan duk buat lupa, jangan duk buat lalai, jangan duk buat tak ingat. Kerana benda-benda macam ni, kalau kita ingat, kita tak ada rugi tang mana-mana. Sebaliknya, benda-benda yang macam ni, benda hak Allah pesan, benda hak Nabi pesan, kita ambil ingat sangat-sangat, untung besar duk tunggu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi taufik hidayah, bagi kesedaran kepada kita semua, dan kita sentiasa duduk di atas jalan kebenaran insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4, muka surat 72. Muka surat 72. Kita masuk surah Al-Ahqaf Makkiyah. Surah Al-Ahqaf Makkiyah. Al-Ahqaf ini maksudnya ialah bukit-bukit pasir. Surah Al-Ahqaf ni dia nak cerita kepada kita tentang kisah Nabi Allah Hud alaihi salam. Nabi Allah Hud alaihi salam dia berdakwah kaum dia di tempat yang bernama Al-Ahqaf. Ini nama surah. Nabi Allah Hud alaihi salam dia dakwah kaum dia di satu tempat yang bernama Al-Ahqaf, iaitu kawasan bukit-bukit pasir. Dan macam biasa, Nabi mana pun ada umat yang bantah, yang engkar. Maka sebahagian daripada umat Nabi Allah Hud alaihi salam, mereka engkar, mereka bantah, mereka lawan lagi Nabi Allah Hud alaihi salam. Maka sampai masa Allah buat turun bala. Bala yang menimpa umat Nabi Allah Hud alaihi salam ialah ribut taufan. Macam benda ni saya cakap lah. Jadi dalam perjalanan nak mai tadi duk sembang dengan sahabat-sahabat saya cerita. Berapa macam dah Tuhan buat mai ke kita ni. Kalau kita ambil pen, tulis hak mana teringat, tulis. Berapa macam dah Tuhan buat mai ke kita ni. Satu masa dulu dengan La Nina, dengan El Nino, dengan tak tahu nak abang, dengan ribut Greek, kena dulu pun macam-macam cerita pelik ada di sebalik cerita ribut Greek ni. Allah Subhanahu wa ta'ala buat mai dengan gempa bumi, dengan ribut taufan. Allah Subhanahu wa ta'ala buat mai dengan banjir besar dan sebagainya. Semua benda ni Tuhan buat mai. Tapi nama kata manusia ni 100 hari dia sembang benda tu. 100 hari ni tsunami ni baru jadi berapa hari saja duk sembang lagi lah. Duk sembang lagi. Ceramah pun duk sebut lagi. Televisyen pun duk keluar lagi. Lepas 3 minggu, tonton tengoklah. Lepas 3 bulan, tonton tengok apa jadi. Tonton tengok apa jadi. Bukan sahaja orang tak sebut. Mangsa yang kena tu pun dilupakan macam tu aja. Hari ni nak bagi kain, nak bagi baju hak pakai dah pun kita tak gamak nak bagi. Pasal apa tu? Teringat kesian ke mereka tu, kita pergi beli baju baru di supermarket tu, pergi bagi. Hari ni lah. Minggu depan tak tahu lagi, bulan depan tak tahu lagi, 3 bulan ke depan tak tahu lagi, lupa. Akhirnya mereka sampai kesudah hidup di bawah kemah tu lah. Macam mana yang jadi kepada orang Iran masa peristiwa gempa bumi di Bam dulu ni. Setahun lah, cukup setahun. Cukup setahun orang pergi lagi sekali di tempat tu ambil gambar. Geng hak rumah hancur setahun dulu, hari ni duk wah kemah lagi. Tapi masa jadi tu satu dunia pakai hantar bantuan ni, satu dunia pakai hantar bantuan. 100 hari kemudian lupa kat depan ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu satu bab, lupa kepada mangsa. Satu bab lagi apa? Kita sendiri pun lupa dah. Benda ni 2-3 hari ni duk bercakap,
Duk cerita kata orang buat masjid terapung di laut Tuhan pelihara dia. Duk cerita orang semayang atas batu ombak mai boleh simpang tak kena dia. Duk cerita budak dijumpai umur 18 bulan. Dijumpai duk terapung atas ayam, mati tidak apa tidak, jumpa dalam keadaan sihat elok. Bila disiasat-siasat daripada warga negara Kazakhstan, dijumpai oleh warga negara India yang kemudiannya diserahkan balik dan jumpa balik keluarga di negeri dia. Umur 18 bulan tak mati. Hari-hari duk makan tonik, duk makan ubat, duk penat body boleh mati. Semua benda ni ada pengajaran di sebalik dia. Tapi 1-2 hari ni bersembang, 1-2 minggu ni boleh sembang, sebulan 2 bulan boleh gagak sembang. Lepas daripada 100 hari orang dah tak sembang benda ni. Pengajaran pun orang dah tak ambil dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah yang berlaku kepada umat Nabi Allah Hud alaihi salam. Engkar apa yang Nabi Hud kata, maka Allah hantar mai ribut kencang, maka akhirnya mati bergelempangan depa ni. Depa kena bala ni dan mati depa semua sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Allahu a'lam dengan kehendaknya. Ini macam biasalah. Bila tafsir jumpa alif lam mim, alif lam ra, yasin, sad. Semua ni Allah yang tahu apa betul-betul makna, apa hikmah yang terselindung di balik huruf-huruf potong ini. Firman Allah, tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Bermula turun kitab Quran itu dari sisi Allah. Allah Tuhan yang amat kemenangan pada miliknya. Tuan tengok ayat Quran tu, dia kata apa? Allah ni Al-Aziz. Al-Aziz maksud dia maha perkasa. Tuhan ni cukup kuat. Tuhan punya kuat ni Tuhan cerita dalam Quran. Tuhan cerita dalam Quran tentang kuat Tuhan ni. Tuan-tuan, berapa banyak surah dalam Quran yang Tuhan cerita bila mai hari yang dijanjikan nak jadi kiamat ni, apa Tuhan nanti buat kepada alam yang cantik ni. Nuh, yang Allah sebut Nuh, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Kita tengok ayat laut gulung mai tinggi 15 meter pun tuan-tuan. Tak berani dah hak duduk tepi laut ni, berasa takut dah nak pergi buat rumah tepi laut. Tuan-tuan belum tengok bagaimana kiamat. Asyamsu, matahari itu kuwirat, digulung matahari ni macam mana. Tuhan nak bagi tahu dialah Tuhan Al-Aziz yang maha perkasa. Dia boleh buat apa dia nak buat dengan kun fayakun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berapa banyak tuan-tuan buka dalam surah At-Takwir, tuan-tuan buka dalam surah Al-Infitar, tuan-tuan buka dalam surah Al-Insyiqaq. Ni semua cerita alam ada yang mata kita tengok nampak lah ni, satu hari habis. Dia cerita tentang bagaimana matahari nak digulung. Dia cerita tentang An-Nujum, tentang bintang-bintang ni bagaimana akan luruh berguguran. Dia cerita tentang Al-Jibal, tentang bukit, bagaimana suyirat, akan dihancurkan bukit-bukit. Tuhan cerita bagaimana Al-Ishar, unta bunting, yang satu masa dulu kalau sekiranya unta sudah bunting, tuan dia cukup jaga unta ni. Pasal apa? Pasal unta ni bakal melahirkan lagi satu lagi pendapatan untuk dia. Lah ni ada seekor unta, esok dia beranak mai ada 2 ekor unta. Kalau hari ni unta tu jual boleh dapat 2,000, esok mai anak boleh lebih daripada 2,000 lagi. Maka bila bunting saja unta, dia cukup jaga unta yang bunting ni, kerana dia duk nampak bunting tu akan mendatangkan pendapatan dekat dia. Tapi bila mai saja hari kiamat, Al-Ishar ataupun unta bunting ni utilat, Tuhan kata ditinggalkan dia. Orang tak peduli dah. Pasal apa? Pasal dahsyatnya kiamat ini menyebabkan orang tak fikir lain dah, fikir nak selamat diri saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang dengan goncang yang dahsyat. Tuan-tuan, surah Abang ayat lepas dia beritahu kalau 3 skala Richter apa kesan akan jadi, kalau 4 skala Richter apa kesan akan jadi, kalau 5, kalau 6, kalau 7, kalau 7.5, kalau 8, kalau 8.5 skala Richter apa akan jadi, kalau 9 skala Richter
Semua hancur, dia kata. Yang kata kiamat ni bukan 9 skala Richter. Berapa skala Richter? Allahu a'lam. Tuhan saja yang tahu. Goncang tu bukan bumi saja yang terlibat. Langit terbelah habis semua. Tuhan hantar mai sikit dia tunjuk tu, dia nak tunjuk Al-Aziz. Dia nak tunjuk perkasanya dia. Dia boleh buat apa sahaja. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah sebut dalam Quran, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Dan bumi buat keluar habis segala beban yang dikandung dia. Dia mai tsunami baru ni, beban yang dikandung oleh laut dia punggah keluar. Dia mai kiamat esok, beban yang dikandung oleh perut bumi dia punggah keluar. Maka kita pun baca dalam surah Abang, macam mana nelayan duk cerita kata, sehari 2 hari sebelum tu, ya Allah, ni dia duk keluar ni daripada tengah laut tu. Ikan kerapu tak pernah main-main tepi pantai ni, lari mai ke belah pantai dah. Nelayan yang duk dapat RM300 sehari, tiba-tiba dapat RM8,000, dapat RM7,000 sehari. Pasal apa? Pasal dia duk hambat keluar dah. Dia duk hambat keluar dah. Hak mana yang tak mau keluar juga, tak lagi dia punggah keluar. Habis-habis ikan bergelempang ke atas pantai, tak nak siapa teringin nak ikuti, tuan-tuan. Ini gambaran kiamat itu. Macam tu ceritanya. Bila bumi punggah keluar segala mas perak ada tak gaduh pasang lumbung, tak gaduh ambil orang kerja, tak gaduh. Dia punggah keluar, mas keluar berkecil-kecil. Siapa pun tak kutip dah mas pada masa tu. Dia duk kira nak lari aja. Wa qala al-insanu ma laha. Tuhan kata, dan berkata manusia, ma laha. Apa pasal bumi jadi begini? Manusia tak reti nak cerita apa ni, tak reti. Kami tak pernah tengok. Umur saya 60 dah, saya tak pernah tengok kejadian macam ni. Itu aja manusia boleh kata. Rupanya dalam surah Al-Zalzalah dah sebut dah, bila jadi pelik macam ni, waqala al-insan, manusia kata apa? Ma laha. Apa ni awak jadi lagu ni? Tak pernah jadi lagu ni. Orang pergi interview tanya ni, kalau sekiranya lepas ni apa semua ni, makcik diberi peluang untuk balik ke rumah lama, makcik sanggup dah balik? Tak boleh nak jawab. Payah mata keluar berah, tak boleh nak jawab. Nak jawab kata nak balik, takut. Nak jawab kata tak mau balik, rumah tuan-tuan. Kita duduk Taman Kerian, anak kita duduk di Damansara Utama, Kuala Lumpur. Rumah punya hebat, kita pergi duduk pun duduk teringat Taman Kerian ni. Pasal apa? Pasal Taman Kerian ni rumah kita. Rumah tuan-tuan. Buka-buka pintu rumah tu, tengok penjuru tu ada kenangan. Tengok penjuru ni ada kenangan. Pergi ke dapur ada kenangan. Buka bilik tengok ada kenangan. Dalam rumah kita ni, kenangan macam-macam tu ada. Maukah kita tak mau balik rumah tu? Tapi nak balik, duk nampak lagu bayang-bayang di mata, ombak nak timpa mai lagi sekali. Bila jadi macam ni, manusia kata apa? Waqala al-insanu ma laha. Manusia kata, apa ni awak jadi begini ni? Tak hujan tak ada, ribut tak ada, apa tak ada, matahari duk panas elok, tonton duk tak duduk, dia main lagu ni. Saya masa tu baru duk ambil ayat semayang, ada duk main cerita macam tu. Saya masa tu tengah semayang baru 1 rakaat, duk main cerita macam tu. Allah Subhanahu wa taala dah beritahu dia mai kiamat esok. Allahu akbar. Tak tahu nak apa. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu maka diceritakan segala-galanya. Bila jadi aja cerita macam-macam keluar mai. Barulah kita pun pakai bercakap Jepun. Tsunami sana sini. Cakap Jepun habis. Waktu tu hak dah hidup zaman Jepun masuk tanah Melayu dulu ni, masa dan lagi Watakushino namai Wasamusuri des. Reti lagi sebatas dua. Anatano namai Wanandeska, reti lagi. Tapi dah lama dah Jepun pun balik. Kawan hak mai tanah Melayu tu pun mati berselerak tarak habis dah. Kita pun lupa dah cakap Jepun ni. Hari ni cakap balik. Tsunami. Tuan-tuan, bila dia jadi sekali, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, cerita habis hari tu.
Oh, yang kata tsunami ni ombak ganas, ada kata ombak jahat, ada kata ombak maut. Dia terhasil daripada apabila berlaku gempa di dasar laut, maka berlaku ni olak dalam laut ni jadi. Dia boleh mai daripada tengah lautan Pasifik, dia boleh mai daripada tengah lautan Hindi, dia boleh mai daripada tengah laut dalam ada ni, dia boleh mai daripada sana, dia duk mai lagi tak jumpa darat lagi tu dia duk mai. Makin cangkat dasar laut, makin tinggi ombak dia julang naik. Mai tang laut dalam tak apa, mai tang laut makin duk cangkat, dia duk julang ombak naik. Sampai dia boleh mencicah 15 meter. Puncak pokoknya. Kelajuan dia pun mula pakai duk sukat, pakai duk ambil tahu. Kelebaran dia lebak dia 200 km. Dia duk mai tu lebak dia 200 km. Maka masing-masing orang pakai cerita tentang benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang dikatakan Tuhan Al-Aziz. Tuhan ni Maha Perkasa. Itu dia yang kata tafsir ni, bila kita pergi buka tafsir ni, dia boleh pergi sampai ke situ. Nak habaq kata Tuhan Perkasa tu saja, ni dengan apa yang Tuhan tunjuk ni, kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Al-Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa. Begitu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq." Maka tiada kami jadi segala langit dan bumi dan barang yang antara keduanya, iaitu daripada manusia dan jin dan segala binatang itu, melainkan dengan sebenar menunjuk atas kekuasaan kami. Tuhan kata kami buat apa pun atas muka bumi ni, tujuan kami ialah nak tunjuk kepada manusia, kami ni Maha Berkuasa. Kami buat apa pun atas muka bumi ni, kami buat hidup-hidupan laut pun, kami nak beritahu kata kami Maha Berkuasa. Kami buat benda yang menjadi fenomena alam dalam laut pun, kami nak beritahu kata kami ni Maha Berkuasa. Tuhan nak abang yang tu. Barulah kita duk reti, rupanya dalam laut lu pun boleh jadi gempa. Baru reti. Tuhan buat benda ni, bukan dia jadi sendiri. Tuhan buat benda ni dengan tujuan nak bagi tahu Tuhan berkuasa buat benda ni. Dia ada dengan lapisan apa tektonik apa, kita duk tahu ni tonik Pak Tani saja. Dia ada tektonik pula dalam laut. Dan mengikut kajian sains ni pun dia kata apa? Dia kata setiap 250 tahun dia akan berlaku tu benda tu. 250 tahun sekali jadi. Tengok-tengok lah ni dia tak tunggu 250 tahun. Tahun 1964 jadi di Alaska. Dengan lah ni baru berapa tahun aja. Baru dalam 40 tahun saja dia jadi pula lagi sekali. Dia dah menyalahi kajian yang dibuat oleh manusia. Tuhan nak beritahu kata apa? Kata ini semua kuasa kami. Manusia digalakkan buat kajian, tapi manusia last sekali kena mengaku kata kajian mereka bukan menentukan segala-galanya. Tuhan yang akan menentukan apa nak jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan Tuhan kata nak tunjuk keesaan kami kepada manusia semua. Firman Allah, wa ajalim musamma, dan masa yang ditetap bagi fana keduanya, yakni bagi binasa langit bumi, iaitu apabila tiba hari kiamat. Itu dia. Tuhan kata kami buat benda-benda ni semua apa dia? Nak bagi tahu kata benda ni hak nama alam ni, hak nama makhluk ni, dia akan tiba hari fana dia. Dia akan tiba hari binasa dia. Kita rumah, contoh kita masuk rumah, kita pasang lampu dalam rumah apa semua. Lampu tu bukan kata pasang tu sampai 25 tahun tu pakai lampu tu. Dia sampai satu tempoh masa lampu tu bakar, tukar lampu lain. Itu contoh yang kata benda yang ada atas dunia ni fana, dia akan binasa. Hari ni kita tukar lampu panjang baru, menyala terang elok. Lepas seminggu dia bila buka switch, rek bunyi. Balas pula dah nak kena tukar. Balas pula fana. Balas binasa pula. Demikian halnya manusia pun serupa, tak ada seorang yang hidup tak mati-mati. Kok mana pun satu hari mati. Itu menunjukkan nama kata makhluk, nama kata alam, dia menanti saat untuk fana, saat untuk binasa. Dia kata wa ajalim musamma, dan masa yang ditetapkan bagi fana, yakni bagi binasa keduanya, yakni langit dan bumi, iaitu hari kiamat. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran,
Allah kata innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Tuhan kata sesungguhnya manusia yarawnahu ba'ida, selalu duk kata kiamat lambat lagi, kiamat lambat lagi, kiamat lambat lagi. Tuhan kata wa narahu qariba, tapi bagi kami kiamat sudah dekat. Dalam Quran Tuhan kata macam tu. Manusia ni duk lambat ni tu. Manusia ni yang cepat ni kira apa? Semua dia kata lambat. Gaji lambat. Orang bagi gaji 14 hari bulan, dapat dah gaji. Pasal nak raya pasal bagi gaji 14 hari bulan. 14 pun lambat. Kalau boleh demo 1 hari bulan, dapat dah gaji. Tak kerja lagi bagi gaji dulu. Semua cepat. Manusia ni selalu begitu. Tapi bila mai tang kiamat, dia kata kiamat lambat lagi. Allah Subhanahu wa taala buat manusia, maka Allah tahu apa yang menjadi keinginan dan kehendak manusia. Dia kata firman Allah Subhanahu wa taala walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan bermula segala kafir daripada azab akhirat yang dipertakut mereka itu berpaling sekalian. Tuhan kata, nama kata orang kafir ni bila cerita pasal akhirat, cerita pasal kiamat, dia tak minat. Cerita macam ni tak minat. Dia kata cerita pasal tsunami sudahlah, apa yang tidur sangkut dengan kiamat-kiamat pula. Kiamat bab lain, tsunami ni bab lain. Dia tak suka dikaitkan benda ni dengan, sebagai tanda kiamat, bahawa esok kiamat lebih teruk, tak tahu berapa ribu kali ganda teruk tsunami itu kiamat. Dia tak mau duk sangkut dengan kiamat tu, dia tak mau. Pasal apa? Tuhan kata mu'ridun. Dia suka berpaling daripada cerita-cerita macam ni. Dia tak suka dengar cerita pasal mati, pasal kiamat, pasal syurga, pasal pahala, pasal tak mau dengar benda-benda ni semua. Maka tiada menurut suruh dan tegah Allah dan Rasulnya. Firman Allah, qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Kata olehmu ya Muhammad kepada kafir-kafir yang sembah asnam itu, khabar olehmu akan daku barang yang kamu sembah asnam daripada lain Allah itu. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Perlihatkan olehmu wahai kafir semua akan daku apa suatu yang menjadi mereka itu, yakni asnam itu, daripada bumi. Tuhan suruh Nabi Muhammad dicabar orang yang tak mau percaya Quran ni. Hampa tak percaya dekat Allah, hampa tak percaya kata Quran ni Allah yang buat turun, hampa nak percaya dekat asnam, dekat berhala, dekat tokong ni. Aku nak tanya hampa, Allah suruh Nabi pergi tanya mereka ni, pergi tanya mereka ni, apa yang tokong hampa buat di atas muka bumi ni? Yang aku tahu tokong tu buat hampa buat. Hak tokong tu buat apa? Abang mai, Tuhan suruh Nabi Muhammad pergi tanya mereka ni. Oh, bila kena banjir tsunami hari tu ni, mereka pun lari, terlupa tokong tinggal dalam rumah. Nak harap kawan tu tolong, mereka tak boleh. Kawan tu boleh berkata orang tinggal. Inilah cerita dia. Dia kata, atau ada bagi mereka itu sekutu pada jadi langit serta Allah. Tolong pergi tanya mereka tak, ni masa Allah buat langit ni, mereka ada pergi tolong kan? Berhala mereka ada tolong kan? Masa Tuhan menjadikan langit, adakah mereka pergi tolong Tuhan masa Tuhan duk buat langit? Kun fayakun saja Tuhan buat. Mereka ada ke pergi tolong pergi hantar paku ke, tolong pergi hantar gam cap gajah ke apa kan, nak tolong pelkat langit jangan bagi luruh. Ada mereka pergi hantar apa-apa tolong? Tak ada. Allah suruh Nabi Muhammad pergi tanya benda-benda macam ni kepada orang-orang ni semua. Firman Allah, u'tuni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Itu kaedah bila baca Rasam Osmani tuan-tuan. Bila jumpa perkataan tu, u'tuni, alif depan tu hamzah tu dia tak bubuh baris. Kalau dalam Rasam Osmani dia tak ada baris. Bila tak ada baris kita nak baca apa? U'tuni kan, nak baca i'tuni kan, nak baca a'tuni kan. Dia kaedah dia senang aja. Dia kita tengok huruf yang ketiga. Huruf ketiga baris apa? Kalau huruf yang ketiga tu huruf ta baris depan, maka hak mula baca baris depan, u'tu. Kalau huruf ketiga tu baris bawah ataupun baris atas, maka huruf pertama baca baris bawah. Ittabi'u, misalnya ittabi'u, alif ta ba, ba tu baris atas. Bila ba baris atas, hak depan ni baca ittabi'u.
Tak boleh baca uttabi'u, salah. Itu kaedah nak baca Rasam Osmani. Jadi ayat tu tadi baca u'tuni bi kitabin min qabl. Bawa datang olehmu akan daku dengan kitab yang diturun daripada langit dahulu daripada Quran ataupun hadis, yang kekal daripada ilmu yang dipilihnya daripada anbiya dulu kala. Allah suruh Nabi Muhammad pergi cabar ni kafir Quraisy yang tak mau nak beriman dengan Nabi Muhammad ni, pergi cabar depa. Okey, lah ni hangpa tak percaya kata aku Nabi. Hangpa tak percaya kata Quran ni Tuhan buat turun dekat aku. Okey, tak apa, hangpa percaya kitab apa? Kita tanya depa. Hangpa percaya kitab apa? Kalau depa kata depa percaya Taurat, okey, tak apa, cuba pergi tengok sat Taurat ni. Kalau depa kata depa percaya Zabur, tak apa, cuba pergi tengok sat Zabur ni. Kalau depa kata depa percaya Injil, tak apa, cuba pergi tengok sat Injil ni. Dia kata cuba pergi tengok apa-apa kitab yang turun sebelum daripada Quran ini, yang kekal daripada ilmu yang dipilihnya daripada anbiya dulu kala, yang sampai hari ni Taurat ada lagi, yang sampai hari ni Zabur ada lagi. Tak apa, pergi tengok Taurat, pergi tengok Zabur, pergi tengok Injil. Dengan sah dakwa kamu bahawa sembah asnam itu menghampir kamu kepada Allah. Pergi tengok ada tak ada dalam Taurat kata siapa duk jaga berhala dia makin dekat dengan Tuhan. Pergi tengok dalam Zabur, ada tak ada dalam kitab Zabur kata siapa sembah berhala dia makin dekat dengan Tuhan. Pergi tengok dalam Injil, adakah dalam Injil kata siapa pergi duk jaga patung-patung berhala ni dia dekat dengan Tuhan. Cuba pergi tengok dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, ada tak ada suruh pergi duk jaga berhala, jaga patung ni. Tuan-tuan, orang Kristian di gereja mereka ada patung-patung. Tak lagi patung perempuan dukung anak, tak lagi patung anak saja duduk tidur, tak lagi patung apa ni. Mereka ada patung-patung tu. Cuba suruh mereka tengok dalam Injil, mereka duk baca tu, adakah ayat dalam Injil suruh buat patung? Tak ada. Dalam Injil asal ni pun Allah yang buat turun kepada Nabi Isa. Tidak ada syariat Allah yang memerintahkan suruh buat patung dihormat ni, tak ada. Dah kalau macam tu, hampa kata hampa ikut Injil, pasal apa yang hampa pergi buat patung buku dalam gereja? Ini yang dikatakan golongan yang sesat. Lain kitab yang dia baca tu suruh buat lain benda yang dia pergi buat. Kita orang Islam tak mau pergi jadi lagu tu. Kita duk baca Quran, benda Quran tak sebut, benda tu jangan kita duk pergi buat. Bila kita pergi duk buat benda-benda Quran larang, kita cari pasal. Benda Al-Quran tak suruh buat, kita pergi buat, kita cari pasal. Ramai lah orang pakai duk hantar SMS kat saya ni pasal tsunami ni. Allah suruh ni bantang tsunami, T-S-U-N-A-M-I. Pandai dia boleh pun. Dia kata apa? T Tuhan, S setia, U undang-undang, S Adam. Tak salah tuan-tuan. Dia bukan pergi tafsir Quran menyeleweng, dia tafsir huruf tu bila apa pun. Selagi mana benda yang dia tafsir tu tidak salah, apatah lagi kalau benda tu betul, memang boleh pakai. Hak Tuhan sedia tak mau ikut, memang Tuhan marah. Bila Tuhan marah, memang bala dia nanti main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Maka dia sebut tadi ni, wahai Muhammad, pergi jumpa mereka ni, pergi tanya mereka ni. Okey, lah ni hampa tak mau ikut Quran, hampa nak ikut Injil, hampa nak ikut Zabur, hampa nak ikut Taurat. Ada tak ada dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur suruh hampa pergi duk buat berhala, sembah berhala? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, pasal apa hampa buat? Betul-betul hampa ikut ke Injil, betul-betul hampa ikut ke Zabur, betul-betul hampa ikut ke Taurat. Hampa pun tak ikut Injil, tak ikut Zabur, tak ikut Taurat. Hampa ikut nafsu hampa saja selama ni. Kalau betul hampa ikut Injil, kalau betul hampa ikut Taurat, kalau betul hampa ikut Zabur, dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur sudah sebut tentang Quran yang nak turun. Sudah sebut tentang kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul hampa ikut, hampa tak tolak Nabi Muhammad. Kalau betul hampa ikut, hampa terima Quran. Tapi bila hampa tak terima Nabi Muhammad, tak terima Quran, hampa tak ikut sebenar-benarnya. Injil pun tak ikut, Taurat pun tak ikut, Zabur pun tak ikut. Hampa ikut syaitan. Maka ini hujah yang diajak oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, jika ada kamu itu benar sekalian pada kata kamu itu, yakni perkataan-perkataan kafir yang sembah asnam itu, bahawa asnam telah menghampirkan mereka kepada Allah, maka itu dusta. Dia kata,
Bohong aja. Pasal apa? Tak ada pun dalam kitab-kitab yang hampa kata hampa ikut suruh buat macam tu. Dia kata bohong semata-mata. Tiada kitab lain selain daripada Quran dan tiada hadis lain selain daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyaksi kata sebenar. Adapun Quran dan hadis Nabi Muhammad, kata orang yang sembah asnam itu kafir dengan Allah dan Rasul. Kekal mereka itu dalam neraka, yakni jika mati dengan tiada Islam dan tiada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Itu yang betul. Siapa pun kalau tak terima Allah jadi Tuhan dia, maka dia ditolak daripada golongan yang beriman. Dia terima Allah Tuhan dia, dia terima Nabi Muhammad Nabi dia, dia terima ayat yang Allah buat turun, dia terima hadis yang Nabi kata, maka dia baru beriman, baru dianggap dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun jika mati kematian daripada Islam dan tauhid Allah, maka diampun Allah dosa kufur yang dahulu mereka itu, kerana iman memutuskan kufur, dan begitulah sebaliknya. Selagi mana dia tak beriman dengan Allah, tak terima Quran, tak terima Nabi Muhammad, tak terima hadis, maka selagi itu dia dianggap tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia terima, Allah terima dia. Macam tu. Firman Allah, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Dan tiada seorang yang terlebih sesat daripada mereka yang sembah lain daripada Allah, iaitu sembah asnam. Asnam ni maksud dia berhala, yang tiada perkenan bagi pintanya suatu pada hari kiamat. Yakni yang dipinta oleh orang yang sembahnya itu sekali-kali melepas daripada neraka sebab sembahnya itu. Itu dia. Tak ada lah orang yang lebih sesat daripada orang yang hidup minta dekat tokong ni, yang hidup minta dekat berhala ni, yang hidup minta dekat asnam ni. Pasal apa? Pasal berhala tu sekali-kali tak boleh tolong dia sikit pun. Minta lah apa pun dia tak boleh tolong. Bahkan diri dia sendiri pun dia tak boleh jaga. Kalau kita hidup percaya dekat dia, kita memang terang-terang sesat daripada jalan kebenaran. Firman Allah, wa hum an du'aihim ghafilun. Dan mereka itu, yakni asnam berhala itu, daripada doa mereka itu, yakni daripada doa kafir-kafir itu, lalai sekalian. Bila duduk depan dia, minta lah apa pun, dia ada telinga, lukis telinga besar mana pun dia tak dengar. Buatlah telinga besar mana pun dekat berhala ni, kita pergi minta dekat dia sehari semalam, tak tinggal tempat tu, dia tak dengar apa. Tuhan beritahu macam tu. Kerana mereka itu jamat. Dia kata, iaitu seketul kayu ataupun seketul batu. Kayu, batu nak dengar apa? Tiada akal dan tiada kuasa untuk nak jawab permintaan orang yang sembahnya. Hidup cakap saja ya depan batu, hidup cakap saja ya depan kayu ni, dia tak nak dengar apa. Dengar pun tidak, bagaimana nak memakbulkan doa orang yang berdoa dekat dia. Begitu. Dengan tiada mudarat dan tiada manfaat. Mudarat pun dia tak boleh lagi, manfaat jauh sekali. Apa pun dia tak boleh buat apa. Firman Allah, wa idza khusiran nas kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila dihimpun manusia pada hari kiamat, adalah mereka itu, yakni asnam itu, jadi seteru bagi mereka itu, yakni bagi mereka yang sembahnya. Dan jadilah mereka itu, yakni orang yang sembahnya itu, kafir sekalian, yakni dengan sembah mereka itu akan asnam itu. Hari akhirat itu, asnam berhala yang dipedut sembah masa di atas dunia ni, berhala tu jadi musuh dia. Di hari akhirat itu, berhala tu jadi musuh dia. Pada masa tu Allah izinkan benda-benda ni bercakap. Tuan dalam Yasin kita tu baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, kan, ila akhir ayat tu. Ayat ni dia kata apa? Pada hari itu, yakni pada hari kiamat itu, Allah bagi bercakap habis semua anggota kita. Aydihim, tangan-tangan mereka boleh bercakap, semua benda boleh bercakap pada hari itu. Pada hari Allah jadikan semua benda bercakap ni, berhala yang selama ni disembah oleh manusia, berhala ni bercakap. Apa dia kata? Dia kata, siapa suruh hampa sembah? Dia tanya soalan tu, budak-budak Allah kata terkantui tu kan. Tak boleh nak kata apa. Di hari akhirat itu Allah bagi ni batu yang disembah masa dalam dunia ni, Allah bagi batu ni bercakap.
Dia tanya balik, puak duk mai semayang kat dia, mai duk sembah tunggin terbalik, mai duk sembelih ayam, mai sembelih kambing tepi dia ni, semua puak ni dia tanya balik. Dia kata, pasal apa yang dulu hampa mai duk buat macam-macam dekat aku? Pasal apa dulu hampa duk mai sembah aku? Pasal apa dulu hampa duk mai duk buat macam-macam upacara dekat aku? Pasal apa? Aku tak pernah suruh pun hampa buat lagu tu kat aku. Bila dia bercakap lagu tu, apa jadi? Maka jadi musuhlah kepada orang yang sembah dia di atas dunia ni. Oh, dia kata dulu kita duk sembah dia, hari ni dia duk buat tak mau nak mengaku kata dia Tuhan kita. Maka jadi gaduhlah depa ni. Dalam Quran, dalam surah Maryam, Allah sebut benda yang sama. Dalam surah Maryam Allah berfirman, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izzah kalla sayakfuruna bi'ibadatihim dhidda. Tuhan sebut begitu. Maksud dia apa? Wattakhadhu min dunillahi alihah. Di atas dunia ni ada orang yang diambil benda lain selain daripada Allah, dia buat Tuhan. Dia jumpa kayu, dia pergi sembah buat Tuhan. Dia jumpa batu, dia pergi sembah buat Tuhan. Dia jumpa pokok besar sikit, dia sembah buat Tuhan. Di atas dunia ni ada orang yang pergi ambil benda pelik-pelik ni, pergi sembah buat Tuhan. Liyakunu lahum 'izzah, dengan tujuan supaya benda hak dia sembah tu jadi pelindung dia. Kalau dalam masyarakat Melayu ni apa dia? Dia tak pilih sembah produk pokok, dia tak pilih sembah batu, dia tak pilih sembah kayu. Dia ambil tangkai buah di pinggang dia. Dia ambil tangkai buah di pinggang dia tu dengan satu kepercayaan dalam hati dia. Apa dia? Dia kata, hang kalau pakai tangkai ni, lagi sekali tsunami mai hang tak dia apa. Ada, tuan-tuan, orang percaya benda macam ni. Ada. Hidup ikat di perut ni. Tengok pakai kepiah putih elok dah, janggut pun gantung sikit apa semua, nampak cantik dah, comel elok dah. Satu hari kita pergi rumah dia, tak pakai baju, dia duduk pakai kain. Tengok-tengok ada duit selin seduit duduk di pinggang. Duit selin seduit ada di pinggang. Kita tengok-tengok, apa Pak Haji ni? Dia pun dandan angkat kain naik pergi tinggi sikit. Dia pun tahu. Kalau kita tengok tu dia pun tahu bahasa sengai tu ada. Bahasa sengai tu ada. Dia tarik bang, tutup bang duit selin tu. Memang sengai lah. Kita pun lagu duk mak macam tu lah. Duk tanya dia, apa Pak Haji nampak duit selin satu tadi tu? Alah ni tak ada apa. Tak ada apa, pakai buat apa? Kita lagu duk pergi buat bodoh tanya pula. Tak ada apa, Pak Haji pakai buat apa? Alah yang ni pakai bila mana nak tahu kot. Sungguh macam mereka kata boleh duk buat dinding. Haji nak motor banyak ni. Saya duk ingat ku Haji betul. Kita kata dia, rupanya ni ayat kata wattakhadhu min dunillahi aliha. Dia ambil selain daripada Allah buat Tuhan dia. Dia bubuh tangkai tu, dia bubuh di pinggang dia duit selin seduit tu, jadi Tuhan dia. Dia duk harap duit selin tu lindung dia daripada malapetaka. Tuhan lah yang boleh lindung kita. Siapa tuan-tuan? Yang boleh lindung kita Tuhan. Tuan-tuan, kalau dia main ribut besar, siapa boleh lindung kita? Kalau dia main tsunami, siapa boleh lindung kita? Kalau dia main banjir besar, siapa boleh lindung kita? Kalau dia main gempa bumi, siapa boleh lindung kita? Kalau dia main malapetaka ni, siapa boleh lindung kita? Yang boleh lindung kita Allah. Kita duk baca dalam surah Al-Ikhlas tu, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tu tempat kita nak minta berlindung. Tiba-tiba dalam masa yang sama, pergi cari benda-benda ni semua, kita buat dia jadi alihah, buat dia jadi Tuhan. Kita tak kata Tuhan, tapi kita duk percaya dia boleh bagi perlindungan dekat kita. Tuhan lah. Bila kita pergi jadi lagu tu, dia kata apa? Liyakunu lahum izzah. Bertujuan supaya benda tu menjadi pelindung bagi dia. Tuhan kata apa? Kalla. Tuhan kata kalla. Maksud dia apa? Dok sekali-kali. Tuhan terus bagi kata putih. Tuhan kata kalla. Maksud kalla apa dia? Maksud dia dok sekali-kali. Lain daripada Tuhan tak boleh bagi perlindungan kepada siapa-siapa. Dok sekali-kali. Tuhan kata sayakfuruna bi'ibadatihim dhidda. Sebaliknya di hari akhirat esok, benda hak kita hidup percaya kata boleh lindung kita dan sebagainya, di hari akhirat esok dia akan menjadi musuh kita. Dia depan Tuhan esok, masa kita dihisap di padang mahsyar, depan Tuhan esok dia akan dakwa kita. Dia kata, ya Allah, saya tidak pernah suruh dia sembah saya. Dia yang duk percaya kat saya.
Pada masa itu dia sudah menjadi biddah, dia sudah menjadi lawan kita, dia sudah menjadi musuh kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita duk baca ayat Quran, kita patutnya faham sangat-sangat bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadi pelindung kepada kita semua. Baik, firman Allah, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la tahu lagi. Wa idza khusira an-nas kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila dihimpun manusia hari kiamat, adalah mereka itu, yakni asnam berhala itu jadi seteru, jadi musuh bagi mereka itu, yakni mereka yang sembahnya, dan jadilah mereka yang sembah itu kafir sekalian, yakni dengan sebab sembah asnam itu. Firman Allah, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Dan apabila dibaca atas kafir-kafir Mekah akan segala ayat Quran kami yang zahir nyata sekalian itu, qala allazina kafaru lil haqq lamma ja'ahum, maka kata oleh segala kafir Mekah bagi Quran yang sebenar itu, yakni tak kala datang Quran akan mereka itu daripada Allah Tuhan mereka itu, hadza sihrun mubin, kata mereka ini sihir yang nyata. Tak percaya juga. Nabi Muhammad duduk baca ayat Quran satu baca, habis Nabi Muhammad baca, mereka pergi sembang sama mereka kata apa? Mereka kata sihrun mubin. Mereka kata nampak Muhammad duk main sihir dengan kita pula. Karut, mereka kata Muhammad ni karut sungguh. Takat duk tunjuk kata dia ni bagus, takat duk tunjuk kata dia ni tertib, takat duk tunjuk kata dia ni berakhlak, takat duk tunjuk kata dia orang baik ni, sudahlah ramai dah orang tertipu dengan dia. Ni duk buat main ni ayat-ayat jampi ni, dia tidur reka ayat ni semua, dia kata Tuhan buat turun kat dia. Karut Muhammad ni, tapi duk sembang lagu tu. Tuan-tuan, manusia ni, yang kata manusia ni, yang kata manusia ni mayat duk bergelempang lagi di Phuket tu, duk sembuh ubat ni sampai tak larat sembuh dah. Nak kambuh tak boleh. Pasal warga negara orang putih ni mereka tak lagi, mereka nak kenal pasti juga mayat tu, nak balik juga tempat mereka. Tak kambuh nak bawa pergi ke bilik mayat penuh, tak boleh nak isi, beribu mayat nak isi macam mana. Itu duk hingga duk sembuh ubat sajalah. Nak bagi tak busuk, nak bagi mayat tu tak relai, duk sembuh ubat ni. Allahu Akbar. Mayat duk bergelempang, ubat duk sembuh, tak mau bagi busuk, tak mau bagi relai ni, dalam pada tu duduk pakai selang sepeda turun laut ada dah. Tak ambil pengajaran, tunggulah. Tak ambil pengajaran. Ni yang kata manusia ni, kalau dia main bantah, kalau dia main engkar, tak tahu nak kata apa. Tak usah kata kita manusia biasa duduk baca ayat Quran sampai kering rengkong ni. Nabi Muhammad sendiri terima wahyu daripada Allah, baca terus dekat mereka. Mereka kata apa? Mereka kata hadza sihrun mubin. Mereka kata dia main sihir pula. Nampak Muhammad ni karut dia ni, dia mula duk main sihir. Am yaquluna iftara, tetapi kata mereka itu, yakni kafir-kafir itu, telah perbuat akan dia, yakni telah reka akan dia Quran itu oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Muhammad reka ni benar ni. Nabi Muhammad yang Allah takdirkan, tak erti nak baca nak tulis ni. Allah sengaja mentakdirkan Nabi akhir zaman ni jadi seorang yang ummi, jadi satu orang yang tak erti tulis, yang tak erti baca saja. Allah takdirkan begitu. Pasal apa? Supaya orang tak boleh tuduh kata Nabi reka Quran. Kalau Nabi ni ditunjukkan sebagai satu orang yang celik huruf, baca tulis semua pandai, sah dia kata dia reka. Allah sengaja takdirkan Nabi ni tak reti nak tulis, tak pandai nak baca dan sebagainya, tapi Nabi bijak. Nabi dengan sifat fatanahnya, dengan sifat bijaksana dia, Allah takdirkan Nabi nak tulis tak reti, nak baca tulisan tak reti, tapi Nabi satu orang yang sangat bijaksana. Walaupun Allah takdir macam tu, mereka tetap kata Muhammad reka ayat ni. Tak usah buat macam mana, mereka tak mau percaya. Mereka kata itu bukan kalam Allah. Yakni orang-orang kafir Mekah tuduh Quran itu sihir, ataupun Muhammad karang, Muhammad perbuat Quran itu bukan kalam Allah. Maka firman Allah kepada Nabi Muhammad, qul in iftaraitu
fala tamlikuna li minallahi syai'ah. Maka kata olehmu wahai Muhammad, jika ditakdirkan aku buat, yakni aku reka akan Quran ini, maka tiada kamu milik bagi aku daripada azab Allah SWT. Nabi kata kalau sungguh aku reka Quran ni, azab Tuhan tentu mai. Dan azab Tuhan kalau mai, hampa pun tak boleh nak bertahan aku. Kalau betul lagu hampa kata ni, hampa kata aku yang reka, aku yang karang Quran ni, tentu azab Tuhan akan mai. Pasal apa? Pasal aku main-main dengan Tuhan. Tuhan tak buat benda ni, aku kata Tuhan buat. Tuhan tak buat turun ayat Quran ni, aku pergi karang, aku kata Tuhan buat turun. Aku buat main-main dengan Tuhan. Kalau sungguh aku buat main-main dengan Tuhan, Tuhan buat main azab dia, habis aku, habis hampa semua. Hampa pun tak boleh halang azab Tuhan kalau azab tu main. Nabi kata begitu. Yakni maknanya aku tiada kena azab kerana aku tiada perbuat Quran itu. Dan sebenar-benar Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada aku. Nabi kata, aku nak beritahu dekat apa? Aku cakap benar. Ini bukan aku karang, ini bukan aku reka. Ini ayat Quran. Ini kalam Allah. Allah buat turun mai dekat aku melalui wahyu, aku baca aja. Bukan aku karang benda ni. Maka yang kena azab itu kamu sebab dusta Quran. Nabi kata kalau mai azab aku tak kena sebab aku tak main-main dengan Tuhan. Kalau mai azab hampa kena pasal hampa mendustakan Tuhan. Nabi kata, dan kamu kata Quran sihir dan aku perbuat. Hampa duk kata Quran ni sihir, hampa kata aku reka Quran ni, hampa patut kena azab. Maka tiada izin bagi aku syafaat untuk melepas kafir daripada azab Allah. Dan satu benda aku nak beritahu, Nabi kata, esok bila jadi kiamat, semua orang dibangkitkan di mahsyar. Semasa di mahsyar itu, orang akan mengharapkan syafaat daripada aku. Pada masa tu, aku nak beritahu dekat hamba, siapa juga yang lah ni tak beriman dengan aku, tak percaya dengan aku, di padang mahsyar esok, aku tak bagi syafaat dekat dia. Pertolongan aku tak ada untuk dia. Nabi abang awal-awal lah. Siapa juga di atas dunia ni ada rasa ragu dengan Nabi, maksudnya ragu dengan hadis Nabi, ragu dengan benda yang Nabi kata. Siapa yang di atas dunia ni ada ragu dengan Nabi, di padang mahsyar esok, sewaktu semua manusia mengharapkan syafaat Nabi, mengharapkan pertolongan Nabi, Nabi tak boleh bagi syafaat kepada orang yang ragu pada dia. Begitu. Dia kata, dan kamu kata Quran itu sihir, kamu kata aku yang buat-buat dia, maka tiada izin bagi aku syafaat nak melepas kamu daripada azab Allah di hari akhirat esok. Huwa a'lamu bima tufiduna fi, dan dialah Allah Tuhan yang terlebih ketahui dengan barang yang kamu kata padanya, yakni Quran itu daripada sihir dan cerita dusta dahulu kala, dan Muhammad reka akan Quran itu. Last Nabi kata apa? Nabi kata lah macam ni, Tuhan tahu siapa betul siapa salah. Dia hampa kata, aku kata Quran ni kalam Allah, Allah bagi wahyu mai dekat aku baca. Itu yang aku kata. Hampa kata tak, aku reka benda ni, yang ni sihir aku. Aku kata macam aku, hampa kata macam apa. Aku nak beritahu satu aja, Allah tahu aku betul ke hampa betul. Allah tahu. Aku pulang benda ni balik dekat Allah. Kita hari ni pun macam tu lah. Habis punya terang, orang tak mau percaya, kita nak kata apa? Kita kata betul lah, saya pulang balik benda ni dekat Allah. Kalau saya bohong, saya binasa. Tapi jaga baik-baik. Kalau hampa yang bohong, hampa binasa. Kita kata betul pasal apa? Pasal kita tahu kita tak bohong. Orang masih lagi nak kata kita bohong, terpulangkan. Tuhan ada. Habis. Itu last punya hujah. Nabi SAW pun pakai hujah yang sama. Kerana itu hujah yang disuruh, yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, kafa bihi syahidan baini wa bainakum, memadai dengan dia, yakni dengan Allah, jadi saksi antara aku dengan sebenar dan menyampai. Nabi kata, aku serah kepada Allah, Allah jadi saksi. Aku benar ke, aku tipu ke, Allah jadi saksi. Aku sudah menyampaikan apa yang Allah suruh aku sampaikan. Dan antara kamu, yakni dengan dusta dan engkar. Hampa pula, hampa bohong, hampa engkar, Tuhan tahu. Tuhan akan balas dekat hampa itu. Macam tu. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang amat mengampun bagi hambanya yang taubat, lagi amat kasih sayang dengan mereka itu, yakni taubat daripada kufur dengan masuk Islam dan tauhid Allah, dan membenarkan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah,
dan Quran sebagai kalam Allah, dan bangkit hari kiamat, hidup semula. Hampa bertobat, hampa jadi orang Islam, hampa percaya Allah Tuhan, terima Nabi Muhammad sebagai Nabi, Quran itu kalam Allah, percaya kata kiamat satu hari akan jadi, hampa percaya kepada semua benda-benda ni, Allah Subhanahu wa ta'ala akan terima taubat hampa. Nabi kata lagu tu aja. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk qul ma kuntu bid'an minar rusul. Dan Nabi masih lagi dia berhujah dengan golongan ni. Nabi kata apa? Ma kuntu bid'an minar rusul. Kata olehmu ya Muhammad, tiada aku ini bid'ah, yakni mula jadi rasul daripada segala rasul. Bid'ah ni orang dah sebut kan, ni bid'ah ni apa? Ini dalam Quran ada sebut. Dia kata ma kuntu bid'an. Bid'an ni maksud dia benda tak ada, diada-adakan. Jadi Nabi kata ma kuntu bid'an minar rusul, aku bukan kata daripada tak ada Nabi, aku Nabi yang pertama. Dah, sebelum aku ni berapa banyak dah Nabi tu ada. Jadi hampa nak buat sekejut kata aku jadi Nabi ni tak menasabah langsung. Kalau aku Nabi pertama kotlah pakat sekejut. Nabi ni apa benar tak tahu, perkataan Nabi tu pun tak tahu. Tapi aku ni Nabi yang keberapa dah, punya ramai dah Nabi ada sebelum aku. Dan Nabi yang sebelum aku pun terima macam-macam kitab. Ada terima Taurat, ada terima Injil, ada terima Zabur, ada terima Suhuf. Hampa dah tahu, dah cerita kata alam ni Allah akan bangkitkan Nabi untuk pimpin umat. Dan Nabi ada terima kitab daripada Allah. Hampa dah tahu dah benda ni. Bila aku dibangkit jadi Nabi, Allah bekalkan kepada aku Al-Quran. Hari ni hampa nak buat terkejut, nak buat heran, nak buat tak percaya. Nabi kata ma kuntu bid'an, aku bukan daripada tak ada Nabi tiba-tiba aku muncul sebagai Nabi, bukan macam tu. Sebaliknya sebelum daripada aku sudah ada ar-rusul, sudah ada banyak rasul-rasul sebelum daripada aku. Nabi masih nak berhujah lagi. Wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Nabi kata aku pun tak tahu apa nak jadi kat aku, dan aku pun tak tahu apa nak jadi kat hampa. Aku bukan Tuhan. Apa nak jadi kat aku? Lepas ni hampa nak halau aku keluar daripada kampung Laman ke, hampa nak bunuh aku ke, hampa nak buat apa kat aku pun tak tahu. Esok nak jadi apa aku pun tak tahu. Minggu depan nak jadi apa aku pun tak tahu. Tahun depan nak jadi apa aku pun tak tahu. Cuma aku tahu satu hari kita akan mati. Sama ada kita mati dulu baru kiamat, ataupun kita akan mati pada hari kiamat. Tapi satu hari semua orang akan mati. Yang tu aku tahu. Lebih aku tak tahu. Macam mana aku tak tahu, hampa pun tak tahu. Nabi kata. Hampa pun tak tahu tak lagi. Setengah jam lagi tak lagi nak jadi apa. Tak tahu. Sejam lagi nak jadi apa. Tuhan kena ribut tsunami ni, ombak tsunami ni. Tengok, duduk tepi laut ni dah berpuluh tahun dah. Bukan kata baru pergi duduk 2 minggu lepas. Berpuluh tahun dah duduk berkawan dengan yang laut ni. Kita duduk tengok TV tu hari-hari macam-macam ulasan tu ada. Ada hak ulas kata apa, dia kata saya tak pernah tengok ombak secantik tu. Ada kata begitu. Tak sangka juga, tak sangka. Duduk depan pintu rumah duduk tengok ayam laut selalu lah, bukan kata hari tu aja, selalu pun duduk depan pintu rumah duduk tengok ayam laut. Satu kak perempuan ni dia kata apa? Kakak ni. Orang perempuan ni. Dia kata saya nampak ayam laut tu duduk main cantik, dia kata. Tak pernah saya tengok ombak secantik tu. Tapi tengok-tengok makin duduk dekat, makin duduk besar, makin duduk besar. Tahu tengok rebang rumah, dia kata. Saya paut di tiang rumah tu, dia kata tak tahulah duk main timpa atas belakang ni. Batu main timpa atas belakang ni, kayu lah apa main kedebu atas belakang, dia kata lepas ambil belakang ni. Satu ulasan. Satu ulasan lagi pula, dia kata apa? Satu ulasan lagi pula. Oh, dia kata saya tak pernah lah tengok keadaan macam ni. Dia kata ombak tinggi pucuk nyok ni saya tak pernah tengok. Satu ulasan lagi. Berpuluh tahun dah saya duduk tepi laut ni, tak pernah tengok macam tu punya tinggi main. Satu lagi, sepasang suami isteri pula. Dia kata saya nak keluar pergi di depan rumah tu saja. Dia tengok ombak tu main lagu tu. Saya masuk dalam rumah, ayah anak-anak suruh lari. Lari. Saya katuk pintu, duduk tahan tangan dengan pintu ni. Dia ingat lagu hak ombak tu jumpa lepas-lepas dah. Dia cerita je, kita duduk dengar pun takut. Dia kata saya katuk pintu tu, saya sendai pintu, saya panggil bini saya, mai tahan pintu ni, ayang berai tu. Allahu Akbar, dia kata. Masing-masing punya pengalaman cerita tuan-tuan.
Takut kita dengar ramai satu kak lagi pula. Dia kata teriak sambil teriak. Dia kata apa? Dia kata saya pun heran lah, saya tak faham lah, dia kata. Punya banyak budak-budak ada apa siapa anak saya yang Tuhan dia ambil pergi mati. Ada juga macam tu punya komen pun ada. Jadi kita bila tengok-tengok Allah, astagfirullahaladzim, jangan macam tu. Jangan macam tu. Jadi pergi duk marah balik pula. Ramai ni duk ada ni budak-budak. Pasal apa anak saya yang ambil pergi mati? Pasal dia kata ni, pasal apa tak ambil anak orang? Kita dengar dia. Ni, dada jadi duduk. Jangan. Walaupun dalam keadaan tertekan. Walaupun dalam keadaan kehilangan anak ni, tuan-tuan, Allah yang mengetahui lah. Macam mana parahnya hati di dalam tu. Hilang anak yang tak tahu nak abang lah. Tapi jagalah, minta tolong dekat Tuhan. Jangan uji kita dengan ujian yang kita tak mampu tahan. Yang tu aja. Kan? Yang tu saja nak kena minta. Dan dalam Quran Tuhan kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza ghashiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasidun wa ma yajhadu biayatina illa kullu khattarin kafur. Sadaqallahul azim. Surah Luqman ayat 32. Tuhan kata wa idza ghashiyahum maujun kadzulal. Dan apabila mereka di lambung ombak, mauj, ombak besar, kadzulal, macam gunung, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Manusia yang kena ni, da'awullaha mukhlishina lahuddin, maka berdoa mereka kepada Allah ikhlas hati. Siapa pun bila kena keadaan macam tu, dan dah mulut sebut Allah, dia jenis semayang ke, dia jenis tak semayang ke, dia jenis engkar ke, dia jenis apa pun, bila kena macam tu, da'awullaha mukhlishina lahuddin, doa minta tolong dekat Allah ni, ikhlas ni, Allah Ta'ala yang tahu. Semata-mata duk dapat Tuhan boleh tolong. Falamma najjahum ilal barri, Tuhan kata maka apabila kami selamatkan mereka sampai di darat, ombak tu habis dah. Dah terdampang di darat apa semua dah selesai dah. Faminhum muqtasid. Tuhan kata tinggal sebahagian kecil aja yang tetap dengan agama Tuhan. Hak teringat nak semayang, hak teringat nak taat kepada Allah. Faminhum muqtasidun. Tinggal sebahagian aja yang tetap nak pegang agama. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Tuhan kata tidaklah orang-orang yang engkar, yang bantah dengan ayat-ayat Quran kami ini, melainkan mereka ini khattar. Mereka ni tak setia, Tuhan kata. Kafur, bahkan mereka bantah engkar dengan Tuhan. Ayat ni bukan untuk orang yang kena tu, untuk kita sama. Kita tengok, kita betul-betul ingat kat Tuhan. Dengan macam-macam lafaz lah. Ada orang bila tengok-tengok dia kata, Subhanallah, God is great. Dia punya lafaz macam tu. Dia kata Subhanallah, Maha suci Allah, God is great. Tuhan betul-betul Maha besar. Ada hak pula tengok-tengok dia kata Masya Allah, dia kata Allahu Akbar. Macam tu punya luahan, Masya Allah, apa Tuhan mau ni, Allahu Akbar, Allah Maha besar. Ada orang macam-macam. Apa pun kita tengok tu, kita mau ingat satu, ni semua Tuhan punya kerja. Tentu ada hikmah di sebalik benda ni. Dia nak buat satu sekali, dia nak bagi kita yang terlupa teringat balik. Teringat balik, Tuhan ada rupanya. Tuhan ada rupanya. Maka hati-hati, jangan sampai buat benda Tuhan boleh jadi marah ke kita. Tuhan bila dia marah, kadang-kadang dia marah satu orang aja, tapi hak kena satu kelompok. Nabi kata apa? Nabi kata innallaha la yu'azzibal khassah bidzunubil 'ammah hatta yural munkaru baina azhurihim wa hum qadiruna ala an yunkiru fala yunkiruna atau kama qala. Nabi kata sesungguhnya Allah dia tidak akan azab orang yang reti dengan kerana dosa yang dibuat oleh orang awam yang tak reti, sehinggalah apabila mungkar jadi depan mata, wa hum qadiruna ala an yunkiru,
Orang yang reti ni ada kuasa untuk nak stop mungkar tu. Fala yunkiruna, tapi dia tak stop mungkar tu, dia biar bagi jadi. Ketika itu Tuhan buat mai azab, dia buat mai bala, dia gulung semua sekali. Ini cerita dia tuan-tuan. Jadi masing-masing pakat-pakat jaga. Daripada hak kecil sampai hak besar-besar. Kecil takat rumah kita. Takat rumah kita, hak tu kita tak boleh buat cakap pandai. Hak tu kita kena jaga. Kita kena jaga anak bini kita, apa dia nak buat dalam rumah kita, benda tu agama bagi, agama tak bagi, tu kena jaga. Hak tu dulu kena jaga. Ibda' binafsik. Mula dengan diri kita, jadi contoh baik pada anak-anak. Anak-anak kita jaga. Tak mau ada satu hari yang seorang anak kita tak bagi sembahyang subuh. Tak mau. Tak sembahyang subuh, mungkar. Mungkar lah. Mungkar tu kita bapa kita boleh cegah dia, kita tak cegah. Dia main bala dengan kita, dengan dia, dengan habis semua. Dia gulung sekali. Itu skop kecil. Demikianlah skop dibesarkan. Kita kena jaga benda-benda macam ni. Di hikmah kita nampak. Bila jadi macam ni, konsert awal tahun dibatalkan. Hikmah lah. Kalau tak sebab yang ni, tak tahu lah. Jadi macam ni, ada satu hikmah dia. Pasal apa? Jahat lagu mana pun teringat je. Cari pasal lagi, dia tak main tsunami, dia main tsunami apa pula. Dia main jenis kat tengah pekan pula saja. Dah kita tengok on televisyen, pergi interview, puan-puan ada loncat ni pun, pergi interview mereka pun cakap aja mana. Dia kata kami pun menyokong lah. Tak. Sudah cakap kabut. Kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita minta doa dekat Tuhan. Yang terbaik lah masa jadi hari tu ni, yang terbaik sekali buat qunut nazilah. Itu yang terbaik sekali. Qunut nazilah itu yang terbaik sekali patut membuat masa jadi hari tu ni. Dengar-dengar kata tsunami ni jadi, kita semayang seorang ke, kita semayang jemaah di masjid, di surau ke, kita semayang dengan anak bini di rumah ke apakah, bagi tahu kata sekali lagi kita buat qunut nazilah. Semayang dalam hak rakaat penghabis itu, bangkit daripada rakaat, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan, baca qunut nazilah. Kerana itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila jadi musibah macam ni, jadi malapetaka macam ni, Nabi buat qunut nazilah. Minta jauh daripada malapetaka yang macam-macam ni. Itu cara kita menghadapi benda-benda aduk main. Jadi macam tu, satu qunut nazilah buat. Hari Jumaat yang terdekat dengan peristiwa tu, hari Jumaat buat qunut nazilah. Kalau boleh sebelum start sembahyang tu, imam bagi satu pengumuman. Kita akan buat qunut nazilah dah lagi. Kita akan buat qunut nazilah. Pada rakaat yang kedua sekali kita rokok, kita bangkit daripada rokok tu, kita akan baca qunut. Kata aku tolong. Pasal apa tak lagi tak arti belakang tu pun ramai. Tak arti tu pun ramai. Bangkit-bangkit tu bunyi. Dia kata nampak karut ada imam ni. Dia kata tu imam karut. Pasal dia tak arti. Dia kata dia nyanyuk lah tu, dia tu ingat subuh kot, dia kata. Kawan tak arti. Nak kata apa ke dia? Dia tu baru pertama kali dengar qunut nazilah apa pula ni. Ada pula turun-turun sambil bersaruk kasut, dia kata Allah aku silap dengan awak pula. Aku niat sembahyang Jumaat tadi. Ada juga lagu tu. Jadi kawan tanya dia, awak betul-betul dah lah niat sembahyang Jumaat? Dia kata tak, dia pun buat subuh tadi. Tuan-tuan, cerita aduk main ni pun macam-macam. Saya pun kata tuan-tuan cerita lah, tak lagi tsunami nanti main lagi sekali. Kan? Jadi tuan-tuan, kesimpulan saya nak bawa di sebalik moral, di sebalik cerita kita ni, apa dia? Ramai di kalangan umat Islam ni pun sendiri, ramai lagi sebenarnya pun jahil. Dia tak reti agama dia sendiri, dia pun tak reti. Dia tak tahu agama serubat lagu mana, macam mana, dia pun tak reti. Tapi malangnya, dia tak reti, dia kekalkan diri dia dalam keadaan tak reti. Orang yang baik, dia tak reti, dia tahu dia tak reti, dia cuba nak ubati kejahilan dia tu, tak reti dia tu dengan mencari ilmu. Bila cari, baru reti. Sari sikit pun tak apa. Sari 5 baris ilmu aja masuk dalam hati dia, masuk dalam dada dia. Kalau seminggu 3 kali, kalau sebulan sudah 12 kali, insya-Allah satu hari dia jadi orang yang reti. Jadi tuan-tuan ni tahun baru Januari baru start, tahun baru tu sekira lah, tahun baru Masihi ke, tahun baru Hijrah ke, tak sekira. Dia main satu sempena, kita ambil sempena tu. Sempena ni, aku punya azam satu. Aku nak belajar agama,
nak bagi reti. Bukan nak jadi orang pandai nak hidup mengajar orang, tak. Abuan diri aku, abuan anak pinak aku, reti cukup. Takat tu sudah, ingat. Tak usah ingat lebih-lebih. Takat tu sudah. Mudah-mudahan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh pada jalan kami, Tuhan kata, jalan agama, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjuk kepada mereka jalan kami. Kita sungguh-sungguh, Tuhan tahu kita sungguh-sungguh. Tuhan tak akan menghampakan niat baik kita. Tuhan akan jadikan kita orang yang reti, orang yang beramal, dan sekaligus Tuhan selamat kita daripada malapetaka yang akan menimpa. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.